السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, sebelum saya mula, yang tak ada kitab tu saya ingat dia boleh ambil kitab ni sebelah. Kita ada banyak stok kitab. Kita masih lagi di dalam Kitabus Salah, bab Sifatus Salah, kitab salat, tentang sifat salat. Patutnya banyak ada hadis yang kita habiskan, tapi kerana tuan-tuan rajin punting, bukan saya yang punting. Minggu lepas sepatutnya ada kuliah, tapi dah merdeka tuan-tuan, jadi kita tak ada kuliah. Saya pergi merdeka di Siam. Dan hadis yang berikutnya hadis daripada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Muka surat berapa? Sebut. Pasal kitab saya tak sama. Berapa muka surat tu? Kitab tu? Ha? Berapa? 129. Ha? Yang ni lain berapa? Cari hadis 338 lebih kurang begitu. Jumpa hadis. Wa an Abi Bakr Siddiq radhiyallahu anhu annahu qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam allimni du'aan ad'u bihi fi salati. Qala qult Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru adh-dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Jumpa tuan-tuan? Ha? Yang kitab yang ambil kat masjid tu jumpa? Muka surat apa? 176. Pasal banyak versi. Daripada Abi Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Hadis ni pernah saya syarah, tapi bukan semasa Bulughul Maram. Bukan masa baca di sini, tapi tuan-tuan mungkin pernah dengar, tapi kita ulang sekali lagi, kerana dia adalah di sini. Annahu qal, yakni Abu Bakar berkata, Abu Bakar, annahu qala li Rasulillah,
bahwasanya Abu Bakar berkata kepada Rasulullah, "Alimni, ajar aku duaan, satu doa." Nakirah, dia doa, tak ada spesifik, apa-apa doa. Ad'u bihi, aku berdoa dengannya, fi salati, di dalam salatku. Yakni Abu Bakar kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajar dia berdoa satu doa dalam salatnya. Qala, berkata dia, yakni berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qul, kamu kata, Allahumma inni, ya Allah, inni, sesungguhnya aku, zalamtu, aku telah menzalimi diriku. Zalamtu, Allahumma inni, yani oh Allah, I have wronged nafsi, zalamtu nafsi, I have wronged myself, aku telah menzalimi diriku. Zulman kathira, dalam sebahagian riwayat zulman kabira, dengan kezaliman yang banyak. Greatly I have wronged myself, benar-benar aku telah melakukan kezaliman yang besar, yang banyak. Wala yaghfiru dzunuba illa anta, tidak dapat menghapuskan ataupun mengghafar, mengampunkan dosa-dosa melainkan engkau. Faghfirli, ampunkanlah aku, maghfiratan, satu keampunan, min indika, daripada sisimu, warhamni, kasihanilah aku, have mercy on me, kasihanilah aku. Innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya engkau al-ghafur, yang maha mengampun. Nanti saya akan huraikan ar-rahim, yang maha penyayang. Hadis ni daripada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, muttafaqun alaih, sepakat padanya, yakni ada di dalam Al-Bukhari dan Muslim, dalam sahih mereka berdua. Bila kita sebut muttafaqun alaih di dalam sahih Bukhari dan Muslim, maksud Bukhari merujuk kepada sahih Bukhari. Kerana Al-Bukhari ada mufrad, ada tarikh al-awsat, ia merujuk kepada sahih Al-Bukhari, bukan kepada kitabnya yang lain, Al-Jami'us Sahih, dan ada dalam Muslim. Ibn Hajar Al-Asqalani masukkan hadis ni di sini kerana ia berkaitan dengan bacaan di dalam salat. Kita ambil daripada awal hadis. An Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu, daripada Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar ni nama dia apa? Abu Bakar ni, Abu Bakar, tuan-tuan disebut Abu Bakar Siddiq, dia nama dia apa? Takkan tak tahu, dah 60 tahun dah sebut. Nama apa Pak Man? Siapa nama Abu Bakar Siddiq? Sahabat yang paling besar, paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalus sahabah wa afdalun nasi ba'da Rasulillah, manusia yang paling afdal selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, di sisi ahli sunnah. Syiah tak sakit lah. Apa nama dia? Namanya apa? Abdullah. Abu Bakar tu namanya Abdullah. Abdullah bin Uthman. Bapa dia Uthman itulah digelar Abu Quhafah. Sebab tu orang panggil Yabna Abi Quhafah, wahai anak Abi Quhafah. Abi Quhafah tu bapa dia. Nama Abu Quhafah itu ialah Uthman. Uthman bin Amir, Uthman bin Amir bin Amr, yakni bin Amr. Dia Abdullah bin Uthman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad
bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Malik bin Nadar. Itu adalah tok nenek dia sampai ke atas. Jadi Abu Bakr namanya Abdullah bin Abi Quhafah ataupun Abdullah bin Uthman. Uthman tu gelaran dia Abu Quhafah. Bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Taim. Sebab tu disebut dia daripada Bani Taim, Taim bin Murrah. Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fahr bin Malik. Dan kenapa dia digelar Abu Bakar? Ada orang kata dia digelar Abu Bakar pasal Sayyidina Aisyah. Tak. Abu Bakar ni tak ada anak dia. Biasanya orang panggil Abu kerana anak dia tu ada nama. Kalau dia Anas, anak dia ada nama Anas, dia dipanggil Abu Anas. Kalau anak dia nama Malik, dia dipanggil Abu Malik. Tapi Abu Bakar tak ada anak dia yang nama Bakar. Dia ada anak nama Abdullah, dia ada nama Abdul Rahman, Abdullah, ada nama anak dia nama Muhammad, ada anak dia nama Aisyah, ada anak-anak dia nama Asma, ada nama Ummu Kalthum. Tapi tak ada anak dia yang nama Bakar. Menyebabkan para ulama bincang mari mana Abu Bakar. Kebanyakan mereka tak dapat memberi jawapan yang putus. Mungkin masa jahiliah lagi ke, orang panggil dia Abu Bakar. Nama timbang-timbangan. Tapi Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah menyebut satu hal, katanya ini menunjukkan boleh juga kita kunyah dia ni. Kunyah yang ni, kunyah ni kita gelak orang berdasarkan nama Abu ni. Boleh juga kita gelarkan orang tu Abu sekian walaupun anak dia bukan nama tu. Tuan-tuan faham? Macam Abu Bakar, anak dia tak ada nama Bakar, tapi boleh dipanggil Abu Bakar. Sayyidina Umar bin Khattab, Abu Hafs, anak dia tak ada yang nama Hafs. Ya Hafsah, perempuan ada lah. Hafs tak ada, tapi dia Abu Hafs. Khalid Al-Walid umpamanya, dia digelar, Khalid panggil apa? Ya Hamzah. Kunyat Khalid Al-Walid mana? Abu Sulaiman. Abu Sulaiman, dia dipanggil Abu Sulaiman. Dia tak ada anak nama Sulaiman. Ini kata Imam Ibn Qayyim, boleh juga kadang-kadang orang tak ada anak nama tu, dia pilih gelaran tu. Dia tak ada anak nama Huzaifah, tapi dia suka nama tu, dia pakai gelaran dia Abu Huzaifah. Orang tahu mana boleh hang tak ada anak nama Huzaifah? Boleh juga. Macam Abu Bakar tak ada, boleh. Kok tuan-tuan yang tak ada anak nama apa, nak bubuh laqab kunyah ke, boleh. Ini saja sambil lalu lah saya cerita. Dah lalu nama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia lahir 50 tahun sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah. 50 tahun. Dan meninggal pada tahun 13 Hijrah. 13 Hijrah. Hadis ni, sebelum saya nak bincang tentang hadis Abu Bakar ni, dalam agama kita
Abu Bakar adalah orang yang memainkan peranan yang sangat penting, bukan sahaja ketika Nabi hidup, tapi juga selepas Nabi wafat sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa dia digelar As-Siddiq? Yang tu semua kita tahu. Kerana dia terlalu banyak membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga digelar As-Siddiq. Siddiq ni dia membenarkan, mentasdikkan apa Nabi bagi tahu benar. Sebahagian kata disebabkan peristiwa Isra' dan Mi'raj. Sebelum itu, sebahagian orang menyebut bahawa Abu Bakar ini dalam masa jahiliah dinamakan, digelar juga sebagai Abdul Ka'bah, hamba Ka'bah. Nabi tak panggil Abu Bakar. Semasa Nabi hidup, dia membenarkan Nabi. Antara peristiwa yang signifikan yang disebut dalam sirah adalah peristiwa Isra' dan Mi'raj. Sebab peristiwa Isra' dan Mi'raj, saya selalu sebut hal ni berulang kali. Zaman kita, kalau kita sebut, aku ada tengok satu planet orang aliens turun depan Masjid Alwi. Mata dia warna biru, telinga ada 4 ke apa. Walaupun kita tidak membenarkan, kita tak kata benar, tapi dia tidaklah begitu jauh untuk kita terbayang. Sebab apa? Sebab kita telah didedahkan dengan fiksyen yang macam ni. Tengok filem, tengok macam-macam, kan? Lalu kita sebut, kita boleh andaikan khayal. Hang ni banyak tengok filem ke apa ni? Banyak sangat tengok YouTube ke apa. So kita boleh merasakan hal itu tidaklah begitu ganjil dakwaan tu. Tetapi tidak pada zaman itu. Bila Nabi kata, Nabi pergi ke Baitul Maqdis dalam satu malam, naik ke Sidratun Muntaha, dan kemudian pagi ni kau kembali, Nabi kembali ke Mekah. Ini suatu benda di luar daripada igauan dan khayalan. Sebab itu Abu Lahab, Abu Jahal and the gang, apabila dia tengok Nabi SAW termenung pada pagi itu, dia tanya, apa hal engkau wahai Muhammad? Nabi cerita, oh pagi ni kau ke sini. Dia kata, wahai Muhammad, mau tak engkau kalau kami kumpulkan orang ramai, kau cerita peristiwa tu. Dia pula tukang tampal poster dan tukang sebarkan poster. Sebab dia tahu bahawasanya orang akan tak percaya ini satu benda yang bagus. Hampa nak percaya sangat pada Muhammad, tu dia hampa tengok dia punya temberang. Tapi Abu Bakar Siddiq, sehingga sebahagian yang nak beriman dengan Nabi kembali rasa, ini cerita ni berat ni, kan? Tapi Nabi SAW ada Abu Bakar yang sentiasa kata benar, menyokong satu gitu. Ini perkara untuk kita faham. Tuan-tuan, kita tak akan boleh faham sirah melainkan kita mesti menghadirkan diri kita di dalam environment sirah tu. Mungkin sebahagian kita rasa, kalau aku ada pada zaman Nabi itu pun, aku mesti jadi sahabat Nabi. Silap kita bukan sahabat Nabi. Silap kita geng Abu Lahab. Sebab sekarang memanglah ramai orang Islam. Zaman itu yang sokong kena seksa, yang sokong dianggap menentang masyarakatnya, yang sokong dianggap sebagai puak yang pelik, dibuang oleh keluarganya. Orang baru gempak panggil wasabi pun takut dah. Artinya kelompok yang menyokong Nabi pada peringkat awal memang tegar dan mengambil risiko yang besar. Dan environmentnya ialah environment Arab
yang fanatik kepada keluarga, yang selalu saya sebut syair Duraik bin Summah, wa hal ana illa min ghuzayyatin in ghawat ghawaitu wa in tarshudu ghuzayyatun arshudu. Aku tidak lebih daripada kabilahku. Jika mereka sesat, aku turut sesat. Jika mereka mendapat petunjuk, aku bersama dengan mereka. Fanatik kaum, asabiyah jahiliyah, di dalam environment yang seperti itu, family buang, pemimpin-pemimpin Mekah akan memburu orang itu. Kalau kita duduk zaman tu di Mekah, bukan Nabi popular, siapa sokong Nabi dapat like sebanyak dalam Facebook, bukan. Agak-agak, kalau tuan-tuan dah zaman tu, tuan-tuan yang Abu Lahab ke Nabi? Rahman Allah, Allah jadikan kita hidup pada zaman kita Muslim. Silap-silap kalau kita hidup zaman tu, kalau tak betul kena cara, kita tak sokong Nabi. Kenapa? Aku bukan tak mau sokong, tapi semua duk kata kat dia. Tekanan teruk sangat. Orang Mekah semua tak sokong. Nak sokong pun kena pergi bersembunyi. Bila kita faham hal itu, kita akan faham makna as-sabiqunal awwalun. Orang-orang yang berlumba-lumba daripada generasi awal, yang telah terlibat memerang kaum keluarga sendiri. Na'udzubillah, kalau kita hidup pada zaman tu silap-silap, kita menjadi musuh kepada Rasul Allah yang telah diutuskan. Sebagai manusia pada zaman ni pun, aku memang betul nak bagi tahu, tapi takut dia hentam aku pula. Baru orang hanya kritik, bukan pecat lagi, bukan orang semelih lagi, bukan orang pergi ambil batu tak atas dada macam yang dialami oleh Bilal. Tidak orang mengambil besi dan letak atas belakang seperti Khabbab al-Arab sehingga padam besi itu. Tidak sampai setikat itu. Pun kita dah gementar, tertekan. Bisnes aku macam mana? Kerja aku macam mana? Sakit orang kutuk aku macam mana? Maka tuan-tuan akan memahami makna generasi awal. Abu Bakar Siddiq pada hari dia beriman dengan Nabi SAW dan mengepalai hal ini, dia dipukul, pengsan, buka mata, family dia buka, dia tak mau makan, melainkan setelah dia pastikan Nabi Muhammad dalam keadaan selamat. Itu saya kata, sehingga begitu besar Abu Ya'la meriwayatkan, seluruh hidup dia tuntun Nabi SAW. Ketika Abu Quhafah bapa dia Islam, mari berbai'ah dengan Nabi Islam, itu adalah hari yang paling mengembirakan untuk Abu Bakar patutnya. Dan Abu Bakar ni hebat sebab family dia masuk Islam, anak-anak dia pun Islam. Tapi pada hari Abu Quhafah masuk Islam, Uthman bin Amir bin Amr itu masuk Islam, Abu Bakar menangis. Nabi tengok Abu Bakar menangis. Ama yubkika ya Abu Bakar? Apa sebab engkau menangis? Sebab apa Abu Bakar menangis? Hanya kerana Abu Bakar teringat bahawasanya Abu Talib, bapa saudara Nabi yang Nabi sayang, tak masuk Islam, mati tak masuk Islam.
Sedangkan dia ada peluang bapa dia yang dia sayang masuk Islam. Kata Abu Bakar, la antaku yadu ammika fi yadihi yubayyi'uka 'ala al-islam yuqirru Allahu 'ainaika ahabba ilayya min an yakun. Wahai Rasulullah, kalaulah tangan Abu Talib, bapa saudaramu, berada di tempat bapakku sekarang, lalu dia berbai'ah kepada engkau menganut Islam sehingga engkau suka, lebihlah aku suka daripada bapakku sendiri menganut Islam. Maksudnya Abu Bakar sedih kerana dia ada benda yang dia suka, sedangkan Nabi tak ada benda tu. Makna hub, makna ittiba', makna cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makna cinta pada Nabi. Sebab itu kita kata tidak ada orang yang lebih cinta pada Rasulullah lebih pada Abu Bakar dan Umar dan Uthman dan Ali. Maka kalau nak ikut amalan agama, ikut mereka. Tiba-tiba kita boleh mendatangkan satu amalan agama kerana kita ni sayang kat Nabi, yang Abu Bakar tak pernah buat, yang Umar tak pernah buat, yang Uthman tak pernah buat, yang Ali tak pernah buat. Ini mustahil. Sebab itu kita kata mengikuti Nabi dan para sahabat. Those people, those companions of the Prophet, they love our beloved Prophet lebih daripada kita. Sebab itu maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an adalah imam kita dalam agama. Kepala kepada khulafa ar-rasyidin, alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiin min ba'di. Kamu pada sunnahku dan sunnah al-khulafa ar-rasyidin min ba'di. Para ulama berbincang tentang perlantikan Abu Bakar sebagai khalifah. Walaupun atas mabda' syura, tapi hampir macam nas. Pasal kalau dalam Syiah dia kata imam dilantik dengan nas. Tapi Abu Bakar walaupun kita kata hasil daripada pemusyawaratan para sahabat, tapi nas Nabi hampir macam jelas. Nabi tak kata selepas daripada aku Abu Bakar jadi khalifah, Nabi tak kata. Tapi isyarat Nabi macam jelas. Tak adalah Nabi masa tu, semasa sembahyang tarawih habis pada 24 rakaat, Nabi kata al-khalifatul awal amirul mu'minin, tak ada lah. Atau al-khalifatul awal khalifatul Rasulillah, tak ada lah amalan tu. Kan? Kalau tidak, senanglah para sahabat tak payah duduk bincang siapa nak dia khalifah. Teringat sembahyang tarawih sudahlah. Di perlis ni dia tak faham, dia tak pernah buat. Di sebahagian negara-negara Afrika ada dilakukan. Kan? Okey. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, apabila ada wanita datang kepada Nabi SAW, dia kata Nabi SAW, dia tanya Nabi dan Nabi hajat dia. Nabi SAW pada tahun yang ke-9, Nabi suruh dia datang jumpa Nabi. Dia kata, Rasulullah, in lam ajidka ya Rasulullah, kalau aku pergi nanti aku tak jumpa kau. Nabi SAW kata, fa'ti Abu Bakar, pergi berjumpa dengan Abu Bakar. Itu pada saat-saat hujung, sebab masa tu ialah pada musim haji. Pembantu kata, Nabi kata datang jumpa Rasulullah. Dia kata aku datang nanti tak jumpa kau wahai Rasulullah. Nabi kata kau jumpa Abu Bakar. Dia seolah-olah Nabi SAW memberikan isyarat tentang Abu Bakar. Hatta di dalam siapa yang patut jadi imam dan seumpama, Nabi SAW kata, ya'ballahu wa rasuluhu wal mu'minun illa Abu Bakar. Allah, Rasul dan orang mukmin enggan melainkan Abu Bakar.
melainkan Abu Bakar. Sehingga itulah Sayyidina Ali selalu bila tengok Abu Bakar dengan Omar, dia kata dia ingat Rasulullah sentiasa sebut, "Zahabtu ana wa Abu Bakrin wa Umar. Dakhaltu ana wa Abu Bakrin wa Umar." Aku, Abu Bakar dan Umar pergi. Aku, Abu Bakar dan Umar masuk. Sentiasa tiga ni. Kubur pun tiga sekali. Bagaimana dengan satu mazhab yang bercita-cita nak pergi korek kubur Abu Bakar dengan Umar kerana mencemarkan kubur Rasulullah? Ini adalah suatu kesesatan yang mengatasi segala kesesatan. Dan sebab itu saya selalu ingatkan juga tentang ghulat ni. Ghulat yang kadang-kadang mula-mula dia main dengan versi sayang keluarga Nabi. It's good, kita sayang keluarga Nabi. Tapi lama-lama dia jadi fokus keluarga Nabi saja. Seolah-olah tak nak. Keluarga Nabi pun versi halah ni, versi yang lain. Dah tak timbul dah. Bagaimana sahabat? Bagaimana Abu Bakar? Bagaimana Omar? Bagaimana amalan mereka? Semua tu tak timbul. Semua duk cerita amalan-amalan ni. Geng-geng baru yang muncul ni. Petua amalan CD ni. Petua amalan Habib ni. Kalau ia ada nas, tak ada masalah lah. Tapi kalau sekadar dibesarkan sehingga dilupakan wajah asal agama yang telah diperkenalkan oleh Nabi SAW, ini adalah sesuatu yang sangat tidak wajar. Di dalam hadis ni Abu Bakar bertanya Nabi SAW, annahu qala li Rasulillah, Abu Bakar tanya Rasulullah, "Allimni du'aan ad'u bihi fi salati." Wahai Rasulullah, ajarkanlah aku satu doa, aku doa di dalam solat. Nah, Abu Bakar tak kata di dalam solat tu apa? Di dalam sujud ke boleh doa juga, ataupun selepas daripada membaca tasyahud. Macam susunan hadis ni. Hadis ni dia cerita hadis yang lepas kita belajar bab baca Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa adzabil qabr wa min fitnatil mahya wa mat wa masihid dajjal. Kita belajar doa itu letak selepas daripada tasyahud. Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani dia bawa hadis ni seakan-akan Al-Hafiz nak kata bubuh lepas tasyahud ni lah. Seakan, dia tak kata. Tapi teks hadis Abu Bakar ni, Abu Bakar tak sebut di mana. Bermaksud doa yang Nabi akan ajar ni boleh semasa sujud, boleh juga selepas daripada baca tasyahud. Boleh kedua-duanya. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, agak-agak orang yang sehebat Abu Bakar, tentu dah Abu Bakar ni ahli syurga, betul tak? Tentu. Quran sebut tentang dia, idhuma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika mereka berdua berada di dalam gua, ketika dia berkata kepada sahabatnya, jangan kamu berduka cita, Allah bersama dengan kita. Nabi bagi tahu Abu Bakar. Agak-agak doa apa Nabi bagi tahu Abu Bakar yang mungkin ajaib, segala keajaibannya. Kadang-kadang yang dicari sebagian orang, ini ada satu doa ajaib. Kita dengar di petua tu pun bersimpul-simpul doa tu. Sebab tu doa Nabi ni dia ajar kita akan ada taste dia. Kita akan ada zauq dia. Selain daripada doa yang Nabi ajar, mungkin bunyi macam menarik, tapi kadang-kadang dia rakik, Arab kata. Rakikah. Maksud dia macam rapuh.
tidak selaras dengan bahasa. Orang sehebat Abu Bakar, mungkin orang expect kalau Nabi bagi tahu ke dia, mungkin doa yang sekali sebut sungai terbelah ke, laut terbelah ke, boleh berjalan atas angin ke. Tengok apa doa yang Nabi ajar pada Abu Bakar, yang semua kita dah hafal doa. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira. Nabi kata, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Kezaliman yang banyak maksud banyak buat dosa. Dalam sebagian riwayat, zulman kabira, dengan kezaliman yang besar, yakni dosa itu besar. Abu Bakar buat dosa, Nabi ajar dia sebut. Semua hamba berdosa depan Tuhan. Lagikan Abu Bakar, Nabi ajar doa ni. Orang yang sentiasa follow Nabi. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa anta. Tidak ada yang dapat mengampunkan dosa melainkan Engkau. No one can forgive my sin except you. Tak ada orang yang dapat mengampunkan dosa melainkan Engkau. Tuan-tuan, saya sebut banyak kali tuan-tuan, sebagai mungkin kita sebut dalam bahasa Melayu ni ampun. Ampun ni satu perkataan maksud macam maaf. Tapi perkataan Arab ghafar, dia bukan macam maaf. Ghafar maksud dia tutup, dia kambus, supaya orang tak nampak salah tu. Kalau tidak kerana Allah kambus dosa kita, tak ada saya boleh bagi kuliah depan tuan-tuan. Tak ada kita pun boleh jadi AJK masjid, kata imam. Semua kita terdedah pada dosa. Tapi oleh kerana Allah itu Ghaffar, Ghafur, Allah itu pengampun, dan kita memohon beristighfar kepadanya, meminta supaya dia mengampunkan kita. Dan perkataan Ghaffar, Ghafara itu dia memadamkan, mengambus dosa itu. Maka kita kata, wala yaghfiru dzunuba illa anta. Tak ada yang dapat mengambus dosa ini melainkan Engkau. Tidak ada yang dapat mengampunkan dosa ini melainkan Engkau. Tuan-tuan, kalau Allah ampun kambus dosa kita, sebesar mana orang cuba pun sukar kita ditewaskan. Tapi kalau Allah buka dosa kita, sehebat mana kita tutup pun ia terbuka. Faghfir li maghfiratan min indik. Ampunkanlah aku dengan satu keampunan dari sisimu. Keampunan memang dari sisi Allah. Tapi doa ini very nice. Sehingga apabila kita ungkap, kita terasa keampunan itu dari sisi Allah. Faghfirli maghfiratan min indik. Ampunkanlah aku, kambuskan dosaku. Satu keampunan, satu petutupan dari sisimu. Warhamni. Tolong kesian ke aku. Have mercy on me. Tolong kesian ke aku. Innaka antal ghafurur rahim. Sesungguhnya engkau Al-Ghafur, yang sangat the forgiving, Ar-Rahim, the merciful, yang sangat mengampunkan dan sangat pengesian. Macam mana perasaan hamba ketika dia sujud apabila dia ungkapkan ungkapan ini di dalam kesunyian malamnya? Macam mana perasaan hamba ketika dia ungkapkan hal ini di dalam salatnya?
dia akan terasa kerendahan diri dia hamba, perlunya dia kepada keampunan Allah. Tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, sesiapa yang membaca Quran dan Sunnah, dia akan tahu tidak ada kalimat yang akan mengangkat hamba yang sehebat istighfar dan memohon keampunan. Tidak ada kalimat yang melapangkan rezeki hamba sehebat istighfar. Tidak ada kalimat yang melapangkan dada, menyebabkan Allah mendatangkan apa yang kita sangka dan tidak sangka sehebat istighfar. Sebab itu dengan istighfar, mohon ampun pada Allah, segala harapan yang lain Allah bawa datang kepada kita. Percayalah. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku berkata pada kaumku, kata Nuh. Allah rakamkan dalam surah Nuh supaya kita tahu, tak payah pergi cari buku jampi tok lebay pesan petua. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku berkata kepada kaumku, minta ampun pada Tuhanmu, istighfar, dia Maha Pengampun. Yursilis samaa 'alaikum midrara. Dengan kamu minta ampun, dia hantar langit menurunkan hujan. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Dia akan membanyakkan untuk kamu harta dan anak pinak. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dia bagi untuk kamu kebun-kebun dan sungai-sungai. Hamba Allah yang membaca istighfar yang seperti ini dan istighfar yang lain, tuba liman wajada sahifatu, tuba liman wajada sahifatu bi kasratil istighfar atau kama qala. Beruntung orang yang mendapati di dalam catatannya banyaknya istighfar atau istighfaran katsira, mendapati di dalam sahifah, dalam catatannya istighfar yang banyak. Tuan-tuan, dengan istighfar yang banyak, segala yang lain Allah datangkan. Tak payahlah pergi petua, pergi kubur, apa semua duk panggil wali, semua ni merepek. Istighfar. Sehari berapa banyak yang manusia mampu, kita mampu? 100, 200, 1000, 2000, 3000. Kadang-kadang 1000 istighfar tak sampai pun, setengah jam pun tak sampai. So tuan-tuan kira istighfar, astagfirullah, tapi elok-elok, bukan astagfirullah nak kira bagi cepat habis kiraan tu, tapi istighfar dengan makna memang memohon keampunan daripada Allah. Sesiapa yang melaziminya berterusan, dia akan rasa keajaiban dalam hidup dia. Dia akan melihat hal-hal yang dia tak sangka akan didatangkan kepada dia, perkara-perkara yang besar dan keuntungan dan nikmat yang dia tak duga. Lazimi istighfar. Ini bukan buku petua, ada beli satu orang petua, dia bagi sanad, kena pergi jumpa dia tengah malam. No. Nas Quran. Hatta insan seperti Abu Bakr Siddiq radhiyallahu an, dia tanya Nabi, apa doa? Ini mesti hanya Abu Bakar ada yang ni, ada riwayat ni. Maksud dia tanya Nabi, apa benda doa? Bagi tahu satu doa, aku nak doa. Nabi tak kata kau doa, Nabi kata kau istighfar. Kau doa ni keampunan. Humbleness. Zalamtu nafsi zulman kathira. I have wronged myself. I have greatly wronged myself. Aku telah bersalah kepada diriku dengan kesalahan yang banyak. Maka mudah-mudahan
Kalau orang seperti Abu Bakar, Nabi SAW ajar hal ini kepadanya. Mudah-mudahan kita juga sentiasa melazimi istighfar ni. Hadis ni ada beberapa hal. Yang pertama kita tengok fadilatus, kata Syekh Muhammad Ibn Utsaimin, fadilatus sa'il, orang yang tanya tu hebat. Fadilatul mas'ul, orang yang ditanya itu hebat. Nabi SAW. Fadilatul mahal, tempat yang dia tanya tu hebat. Nak tak di mana ni doa ni? Letak dalam salat. Cuma Nabi tak beritahu tang mana. Maka bolehlah satu orang ketika dia sujud tengah malam sendirian je, mungkin dia ulang yang ni banyak-banyak ke, ataupun nak berapa kali baca, ataupun ketika dia sedang semayang bersama dengan imam, sebelum bagi salam dia baca doa ini. Ini termasuk di dalam apa yang Abu Bakar telah tanya Nabi SAW. Ini keistimewaan mempelajari salat berdasarkan hadis dan sunnah. Bukan tak bagus belajar buku-buku perukunan apa, tapi kadang-kadang bila belajar kita tak jumpa hal ini. Tapi bila kita belajar salat, sifat salat Nabi daripada hadis-hadis Nabi, kita akan jumpa banyak perkara-perkara yang diajar oleh Nabi yang menjadikan salat itu lazat dan doa itu sangat lazat. Terutama apabila seorang bersendirian dengan Allah, sujud, salat tahajud dan seumpamanya. Wallahu ta'ala alam. Azan.
Sebelum tuan-tuan kemukakan soalan, saya nak sebut satu dua lagi tentang hadis ni. Hadis ni walaupun Abu Bakar kata alimni du'aan ad'u fi salati, ajar aku doa yang aku doa pada dalam solat aku. Boleh tak dibaca di luar solat? Boleh dibaca solat, kerana doa sangat luas. Boleh dibaca di luar solat. Of course dalam solat boleh baca. Bahkan di dalam solat kita boleh baca doa yang mungkin doa itu sebahagiannya mungkin tidak ada dalam hadis, tapi dia harapan kita boleh doa dengan doa itu di dalam sujud kita umpamanya. Kerana di dalam hadis Nabi SAW yang kita baca dulu, thumma yatakhayyaru minad du'ai masya, kemudian dia boleh pilihlah apa-apa doa yang dia mahu selepas dia membaca tasyahud ataupun tahiyat. Selepas itu dia boleh berdoa dengan apa yang dia mahu sebelum dia memberi salam. Sebelum dia memberi salam. Kerana itu adalah tempat-tempat yang mustajab doa. Dan seperti mana saya sebut juga, sesiapa yang melazimi sesuatu doa di dalam solatnya, dia akan menyaksikan kemustajaban doa itu. Jika tuan-tuan melazimi sesuatu doa, insya-Allah kita akan melihat kemustajabannya. Sebab itu saya sebut pada pelajar-pelajar yang datang tu, Nabi Musa dia doa, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Sebagian orang dia sebut yang tu, kadang-kadang dia macam dah tak berdoa kerana dia jadikan ungkapan masa dia nak ceramah lah. Tidak ada dalam hadis Nabi yang mana dijadikan dalam khutbatul hajah. Tak apalah dia nak doa, boleh. Cumanya kalau satu orang pelajar ataupun tuan-tuan, siapa saja yang mengaji agama dan selain padanya, kadang-kadang dia mengaji, dia rasa tak boleh pi dia. Tak lapang dada dia. Tak bagus penguasaan dia. Dia lazimi apa yang Nabi Musa sebutnya, Rabbi syrah li sadri. Wahai Tuhanku, isyrah li sadri, lapangkan dada. Wa yassir li amri, dan mudahkan urusanku. Wahlul 'uqdatan min lisani, dan buka uqdah, ikatan, simpulan daripada lidahku. Yafqahu qawli, orang faham perkataanku. Orang yang melazimi bacaan ini di dalam solatnya, di dalam sujudnya, dia akan menyaksikan Allah memberikan kefasihan kepada dia. Dia akan menyaksikan Allah memudahkan lidah dia dan memudahkan urusannya. Hatta doa-doa yang lain. Hatta kita kadang dalam solat, kadang-kadang susah nak bangun tahajud. Kunci jam lebih pada Mr. Bean lagi, buang. Doa kepada Allah dalam solat fardu kita supaya kita bangun. Nabi Ibrahim kan lagi, Nabi Ibrahim doa kepada Allah. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Tuhanku, jadikanlah aku orang yang menunaikan salat dan zuriat keturunanku juga menunaikan salat. Rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Tuhan, terimalah doa. Orang-orang yang melazimi doa ini, dia akan menyaksikan kesan doa itu dalam hidup dia. Di dalam salat mustajab. Bayangkan kalau satu orang setiap kali sebelum bagi salam doa dengan satu doa itu dalam hayat dia. Berapa puluh kali, ratus kali dalam hayat dia, kena semayang kita berapa kali. Dia akan melihat kemustajaban doa itu di dalam hidupnya, insya-Allah. Sesiapa yang melalui memahami sunnah Nabi, dia tak perlu kadang-kadang nak pergi cari, aku ni tak puas ni, nak kena pergi cari tarikat apa pula. Dia tak akan pergi ke situ. Apa yang ada disiapkan oleh Nabi pada kita tu melebihi daripada apa yang diandaikan oleh sebahagian petua-petua yang macam-macam. Sebahagian tu nak kena naik gunung cerai lah apa mau ada. Jauh benar mereka nak berjumpa dengan ajaran Nabi. Agama halawah, sebab tu halawatul iman disebut manisnya iman. Amalan agama ini manis, dan kehebatan sunnah. Sesiapa yang mengamal dan mempelajari sunnah, kehebatan sunnah itu, dia melapangkan dada kita.
kita terasa bagi setiap apa yang kita amalkan. Umpamanya hadis ini, setiap kali tuan-tuan akan baca lepas ni, tuan-tuan akan teringat Nabi mengajar kepada Abu Bakar Siddiq. Itu makna sunnah. Yang kita kata mai beramal dengan sunnah, supaya kita merasai bagaimana hadirnya Nabi itu mengajar kita agama. Bukan kita kata tak boleh ni petua Habib ke apa, syekh apa, bukan kita kata tak boleh ambil lafaz-lafaz yang baik. Tapi tidak akan lebih baik daripada insan yang diutuskan oleh Allah ini, yang menjawab soalan insan yang terbaik di kalangan sekalian manusia selepas daripada Nabi SAW. Ini makna mempelajari agama. Ini makna mempelajari sunnah. Sebab itu insya-Allah orang yang belajar sunnah, dia tak ke mana dah. Jarang kita dengar belajar sunnah lepas tu dia pergi belah jadi tarikat ke apa, jarang. Kalau dia kata dia tu, mungkin masa awal tu dia tak belajar, dia mai ikut depan tangga tu makan nasi lemak, lepas tu dia balik. Tapi kalau dia belajar dengan insya-Allah dengan mana-mana ulama-ulama yang menekuni sunnah Nabi, dia akan merasai nikmat mempelajari hadis-hadis Nabi SAW. Sesiapa yang mempelajari hadis-hadis Nabi merasai nikmatnya. Bukan kita tak boleh terima dengan petua-petua orang lain, boleh juga. Tapi sentiasa kita akan rasa tidak akan ada yang lebih baik daripada apa yang disebut oleh Nabi. Orang lain petua mungkin berdasar pengalaman dia, it's okay, berdasar pengalaman dia. Tapi Nabi bagi tahu wahyun yuha, wahyu yang telah diwahyukan kepada baginda. Daripada empunya penurun agama Allah Jalla wa'ala, inna ad-dina indallahil Islam, sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua dan menjadikan kita beramal dan tamasuk dengan agama ini. Tamasuk dengan agama ini. Tadi ada seminar conference tentang masjid. Saya sebut kerana agama ni kalau kita tak betul, dia sangat mudah untuk terseleweng kita daripada agama. Kadang-kadang bukan seleweng nas tu, diri kita. Kenapa kita nak beragama? Kenapa tuan-tuan nak main mengaji ni, ramai-ramai sunnah ni? Kenapa? Kerana kita cari redha Allah. Tapi manusia mudah. Nabi kata SAW, la taqumu sa'atu hatta yatabahan nasu fil masajid. Tidak akan berlakunya kiamat sehingga manusia berbangga-bangga dalam masjid. Dalam masjid. Kata syurah hadis, orang ni kata masjid aku lebih baik, aku ni kata masjid. Main masjid pun kerana nak berbangga-bangga. Bukan kata pergi bangga-bangga di tempat lain. Dalam riwayat Al-Imam An-Nasai, min asyratis sa'ah an yatabahan nasu bil masajid. Di antara tanda kiamat, manusia berbangga-bangga dengan masjid. Sangat agama banyak ujiannya. Sebab itu syurga tidak murah. Maka kita mudah-mudahan kita meminta supaya Allah memberikan kepada kita istiqamah dan membimbing kita sentiasa. Agama ni ajar hal-hal yang membimbing. Nak keluar rumah, apa Nabi ajar? Allahumma inni a'udzubika min an adilla aw udal aw azil aw uzal aw azlim aw udlam aw ajhil aw yujhal alayya. Allahumma inni a'udzubika min an adilla aw udal. Ya Allah, aku minta lindung daripada-Mu daripada aku ni sesat atau disesatkan. Aw azil aw uzal, aku gelincir atau digelincirkan. Aw azlim aw udlam, daripada aku zalim atau menzalimkan orang lain. Aw ajhil aw yujhal alayya, ataupun aku jahil atau diperbodohkan aku. Sunnah satu nikmat. Pelajari sunnah yang nikmat. Kita nak keluar, automatically kita akan sebut pasal kita amal. Mungkin tuan-tuan sebahagian tidak cakap bahasa Arab, tuan-tuan susah nak ingat, walaupun doa sependek doa Abu Bakar tadi. Tapi dengan berkat melazimi, bila nak solat, mungkin di luar solat, tengok hadis tu balik, baca sekali, dua kali, Allah berkat, tuan-tuan, lekat di mulut tuan-tuan. Bukan saja lekat di lidah tuan-tuan, ingat makna dia di dalam jiwa kita.
Sebab itu para ulama menyebut apa-apa saja amalan sunnah yang kita jumpa, at least kita amal bagi sekali. Kita sebut sekali. Kita jumpa doa Nabi, mungkin kita tak ingat semua, tapi dah kita jumpa, kita baca sekali. Supaya at least kita jumpa Nabi, Rasulullah, telah aku jumpa hadis ni, aku telah amal sekurang-kurangnya sekali. Tanda kita pengikut Nabi SAW. Sama juga tuan-tuan hadir kuliah-kuliah saya ni, mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi rahmat kepada kita. Kita amalkanlah, saya dan tuan-tuan sama-sama cuba amalkan. Saya tak lebih baik daripada tuan-tuan, cuma boleh bercakap lah dibanding tuan-tuan. Saya bercakap, tuan-tuan dengar lah, kan? Tapi bukan tentu lebih baik di sisi Allah Jalla wa'ala. Itu hal yang ini sampaikan. Hak berikutnya, kerja yang tuan-tuan kena buat. Duit kita tak cukup lagi. Ni yang tengok kuliah saya malam ni seluruh benua ni, saya minta tolong tambah duit yang kita nak beli kapet dan nak perelokkan bahagian tengah ni, bagi ada kelengkapan yang elok. Kita dah dapat hampir separuh lagi. Kita harap insya-Allah daripada tuan-tuan boleh buat beberapa perkara. Pertama, tuan-tuan derma, infak. Kedua, tak mampu, tuan-tuan tolong forward kat kawan-kawan yang mampu. Dan tuan-tuan boleh bubuh dalam media sosial tuan-tuan masing-masing, kata jom kita infak untuk Masjid Alwi. Kalau yang tu pun tak berani bubuh, takut member kita kata, oh hang geng tu Hak kata tu pun dengan izin Allah banyak yang telah pupus, yang meneruskan sunnah masih hidup dengan izin Allah Jalla wa'ala. Tuan-tuan buat semua benda ni, mudah-mudahan kita akan, walaupun saya tahu kita baru lancar itu, tapi Alhamdulillah ramai orang bagi. Saya ada orang yang kata saya anytime tak cukup call dia bagi, tapi saya kalau boleh biar semua orang bagi. Satu orang pun ada yang boleh bagi sebanyak jumlah tu dengan izin Allah. Tapi kita pakat bagi dululah. Mudah-mudahan kita semua diberi keberkatan di atas rezeki yang Allah berikan pada kita insya-Allah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.